Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah pengorbanan demi tugas, muka surat 100. Baik, seperti biasa kita mulakan pelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah ala futul arifina bihikmatika wa anshur ala birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, okey, diharap murid-murid bersedia dengan buku tab ke surat 100 Okey, kita boleh baca bersama-sama Pengorbananku demi tugas. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Malim gunung ialah jurupandu kepada pendaki gunung. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Rizwan Kauhihin, malim gunung di Gunung Kinabalu, nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira, padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara, kata Muhammad Rizwan kepada pemberita. Muhammad Rizwan hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan dan bagi saya semua malim gunung ialah wira, jelas beliau. Berkat kerjasama semua, malim gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Muhammad Rizwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran Bintang Setia Kinabalu. Baik, murid-murid, kita dah baca Seperti biasa, sebelum kita mendalami tajuk pelajaran kita akan mengecam kosakata sukar. Okey, di sini saya dah senaraikan sebenarnya. Terdapat beberapa perkataan sukar di sini. Okey, biografi kita gunakan pen ni. Di mana letaknya biografi? Di sini Kemudian terkandas di sini. Wira mana? Di mana? Wira. Di sini. Gementar. Di sini. Kedaulatan. Berkorban. Mana berkorban? Mana pula? Ni di sini. Kemudian dedikasi di sini. Meneroka sini. Dinobatkan di sini. Kemudian ikon. Okey. Dapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kosakata sukar. Ini yang saya jangkakan murid-murid tidak faham atau tidak jelas erti perkataannya. Jika ada yang lain, diharapkan murid-murid dapat
senaraikan sendiri dan cari maknanya menggunakan kamus dewan. Sama ada kamus dewan buku ataupun secara online. Okey, baik. Setelah kita dapat makna-makna erti perkataan ni, pemahaman kita terhadap bacaan kita, pemahaman tentang bacaan teks kita akan lebih jelas. Okey, teruskan. Okey, kita tengok perkataan ni. Di sini saya dah dapatkan erti perkataan bagi perkataan sukar tadi. Tengok, murid-murid boleh tengok, baca kita mulakan dengan biografi. Apa makna ataupun erti perkataan biografi? Biografi merujuk pada riwayat hidup seseorang terkandas, tersekat di pertengahan jalan, wira, pahlawan, gementar, menggigil kerana ketakutan, kedaulatan berkaitan dengan kuasa. Contohnya perkataan kita selalu baca ataupun kita dengar kedaulatan negara. Maknanya berkaitan dengan kuasa negara. Macam Malaysia punya ada kuasa memerintah sendiri kan. Kuasa memerintah sendiri. Kemudian teruskan berkorban, menanggung penderitaan akibat sesuatu. Contoh macam awak lah. Sekarang ni ada sebahagian daripada rakan-rakan kita ada mengalami penderitaan untuk meneruskan kehidupan akibat daripada pandemik COVID-19 ni. Ada juga penderitaan tidak dapat hadir ke kelas. Kadang-kadang dapat hadir ke kelas kerana tidak ada data. Hilang punca pendapatan. Jadi ibu bapa yang tak dapat belikan data internet untuk mengikuti pelajaran. Itu penderitaan sebenarnya. Tapi pelajaran tetap diteruskan dengan apa cara sekalipun. Bila kamu dapat melalui keadaan ni, maknanya kamu berkorban. Disebut sebagai orang yang berkorban. Seterusnya dedikasi. Dedikasi berkaitan dengan pengorbanan masa, tenaga. Sebenarnya dedikasi dengan berkorban ni sama makna sebenarnya. Kemudian meneroka, menyelidik, menjelajah. Tadi perkataan meneroka ni mana tadi? Dia ada dalam perenggan berapa tadi? Perenggan yang 1, 2, 3, 4. Perenggan 4 di baris yang kedua akhir tu. Meneroka keindahan puncak gunung Kinabalu. Maknanya murid-murid kepada mereka pelancong-pelancong dapat meneroka lah. Maknanya menyelidik, menyiasat, menjelajah, melihat tempat tu kan. Itu maksud meneroka. Kemudian kita teruskan dengan perkataan dinobatkan. Maknanya dijadikan ataupun ditabalkan. Dipilih kan. Dengan kata lain dipilih. Kemudian seterusnya ikon. Ikon merujuk pada orang yang dijadikan contoh atau ikutan. Sekarang ni banyak orang menggunakan kata ikon kan. Idola. Ikon kita apa? Kita sebagai seorang Islam, ikon kita apa? Bagi saya, ikon kita ialah Nabi Muhammad SAW. Kalau awak nak jadikan ikon lain tu sebagai orang selepas Nabi Muhammad tak apa. Tapi yang pertama kita mesti letakkan sebagai seorang Islam, kita letakkan Nabi kita. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita fokuskan. Hari ni kemahiran utama kita ialah sebenarnya menjawab soalan secara kritis dan kreatif. Kritis ni merujuk kepada murid-murid perlu mengamati atau mendalami maksud sesuatu perkataan, soalan yang dinyatakan, dikemukakan. Bila murid-murid dapat faham, murid-murid akan dapat menjawab secara kritis dan kreatif. Dan kata secara ringkasnya sebenarnya kritis dan kreatif ni ialah murid-murid memerlukan kefahaman yang tinggi lah ataupun kefahaman yang mendalam tentang bahan bacaan. Macam nak faham? Cari erti perkataan. Kosakata, kosa sukar tu perlu dicari makna dan catat. Satu lagi saya ingatkan, bila dah cari itu catat dan dihafal. Kerana ia akan digunakan untuk bahan-bahan bacaan seterusnya nanti. Bila kamu sekadar catat tapi tak dihafal, jadi bila kamu baca bahan bacaan yang lain nanti kamu tetap tidak faham.
Okey, kita tengok soalan yang pertama, Malim Gunung. Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa? Wira ni tadi kita dapat maknanya apa? Pahlawan kan? Kenapa beliau tidak mahu dianggap sebagai wira? Mengapa? Apa sebab dia? Malim Gunung, Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap wira kerana menganggap jasanya itu sebahagian daripada tugas biasanya sebagai Malim Gunung. Beliau menganggap ianya sekadar tugas biasa. Okey, teruskan soalan kedua. Bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Apakah ini maksudkan jasa dan bakti? Apakah perkataan yang hampir-hampir dengan jasa dan bakti ni? Sumbangan. Ia berkaitan dengan sumbangan. Apakah sumbangan beliau ni diiktiraf, diakui? Beliau iktiraf, perkataan iktiraf ni sebenarnya dah banyak. Daripada tahun 4 lagi selalu keluar perkataan iktiraf. Diakui, disahkan. Itu perkataan. Makna ataupun erti perkataan iktiraf. Kalau murid-murid ada lagi buku tulis pemahaman dan tulisan tahun 4, kamu boleh rujuk ruang ataupun bahagian kosakata. Mesti ada perkataan iktiraf, mengiktiraf, pengiktirafan. Ia berkaitan dengan mengesahkan, mengakui kelebihan seseorang, sumbangan seseorang. Okey, apa agak-agaknya pengiktirafan negara? Kita tengok. Okey, negara mengiktiraf jasa bakti beliau dengan menobatkan beliau sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan dan menganugerahkannya anugerah darjah kebesaran Bintang Setia Kinabalu. Dapat anugerah darjah kebesaran. Okey, kalau ada antara kamu yang inginkan anugerah, buatlah sesuatu yang boleh mengharumkan nama negara, nama negeri, ataupun buatlah sesuatu yang memberi sumbangan kepada negara, negeri ataupun orang lain. Okey, seterusnya pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? Adakah ada kesan? Ataupun adakah kesan baik atau kesan buruk? Agak-agak kesan baik atau kesan buruk? Sudah pasti kesan baik. Okey, apa kesan baik tu? Pada pendapat saya, kesan kesan kepada imej Malaysia di mata dunia akibat pengorbanan beliau ialah memiliki warga negara yang setia untuk berkhidmat untuk negara dan Malaysia menjadi negara yang boleh dilawati kerana sikap rakyatnya yang baik. Ini dia punya kesan baiknya. Maknanya dengan nampak pengorbanan beliau akan dilihat oleh mata dunia ataupun pelancong bahawa rakyat Malaysia ni rakyat yang baik, yang suka tolong orang lain dalam kesusahan, kan? Okey, kita teruskan lagi. Soalan keempat, apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Malim Gunung ada tak dia memberi sumbangan pada pembangunan negara kita? Ya, sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara terserlah dalam ekonomi berasaskan pelancongan. Dalam bidang ekonomi sebenarnya berasaskan pelancongan. Kan Malim tadi dia bertugas sebagai jurupandu kan. Jadi dia dapat memberikan sumbangan pembangunan dari segi ekonomi berasaskan pelancongan. Beliau berjaya sebagai rujukan bagi pelancong yang ingin menikmati keindahan Gunung Kinabalu dengan selamatnya. Okey, yang akhir sekali, nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Bila sebut pengajaran, agak-agaknya apa maksud pengajaran ni? Kita telah belajar sebelum ni. Cuba tengok apa makna perkataan pengajaran. Dah selalu keluar perkataan ni. Okey, pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas mengajar kita erti pengorbanan dalam pekerjaan. Walau apa-apa pekerjaan kita tetap boleh berbakti kepada negara dengan mengamalkan sikap jati diri yang kukuh.
disebut jati diri ni, hari Senin yang lepas baru kita belajar perkataan jati diri. Perkataan jati diri sudah pasti merujuk kepada sifat atau peribadi seseorang. Sifat yang baik ke sifat yang buruk? Sudah tentu sifat yang baik, sifat yang positif, peribadi yang baik, peribadi yang positif yang boleh memberikan kebaikan atau manfaat pada diri dan juga orang lain. Okey, murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita seperti biasa. Saya harapkan murid-murid dapat buat tugasan. Saya harapkan kali ini semua murid dapat buat tugasan. Buat latihan dalam buku, tulis bahasa Melayu atau bahasa pula. Dah siap, sila hantar gambar secara PM ataupun dalam grup BM kita pun boleh. Jangan tak buat. Saya harap sangat lepas ni saya jangkakan PDPR kita akan berjalan lebih lama lagi sebenarnya. Saya harapkan murid-murid terus belajar, jangan buang masa. Kepada yang tak dapat tu, sebab itulah saya buat dalam bentuk video ni. Jadi mungkin bila ketika ini awak tak ada data, kemudian hari kamu ada data kan, jadi kamu boleh buka video ni, boleh belajar. Okey, setakat ini saja dari saya. Mohon maaf segala kekurangan, sebarang masalah atau pertanyaan boleh PM cikgu jangan segan-segan insya-Allah. Okey, saya ingat hashtag kita belajarlah setiap saat. Sesungguhnya Allah melihat usaha kita insya-Allah. Sekian saja sekali lagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.